Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syamsuddin bin Syukur, 296567 daripada PJJ Kuantan. Jadi kami akan menerangkan mengenai adab makan mengikut kesesuaian di dalam majlis. Yang pertamanya, kita mesti memahami terlebih dahulu adab itu memberi makna ataupun merujuk kepada etika ataupun tata cara yang perlu diambil kira semasa berinteraksi dengan orang lain. Adab makan merujuk kepada tata cara dan etika yang perlu diambil kira semasa makan. Adab makan dalam Islam adalah meliputi sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, seperti makan dengan tangan kanan dan tidak mencela makanan. Majlis rasmi pula merangkumi pelbagai jenis majlis seperti majlis perasmian, majlis persaraan, majlis perkahwinan, majlis istiadat diraja dan sebagainya. Oleh kerana itu, semasa dalam majlis rasmi, terdapat beberapa adab makan yang perlu diambil kira, seperti tertib ketika duduk, penggunaan napkin, elak makan awal dan sebagainya. Baiklah, mengenai adab dan juga tertib ketika di meja makan dalam majlis rasmi. Yang pertama, mestilah duduk dalam keadaan tertib, yang mana ketika ingin duduk di kerusi, kita perlu masuk melalui sebelah kanan kerusi dari pandangan belakang. Yang kedua, penggunaan napkin. Biasakan napkin ini diletakkan di depan meja kita bersama-sama di atas pinggan. Buka lipatan napkin secara perlahan sebelum diletakkan di atas peha. Yang ketiga, adabnya adalah elak makan awal. Jangan sesekali kita mula makan makanan yang telah dihidangkan itu di atas meja sebelum tetamu utamanya menjamah. Yang keempat, adab ketika makan. Jangan sesekali kita bercakap dalam keadaan makanan penuh di dalam mulut, kerana dikhawatiri akan tercekik sehingga boleh membawa malu. Kemudian beralih pula kepada tata cara penggunaan perkakasan di dalam majlis. Perkakasan di dalam majlis ini bergantung kepada majlis dan juga protokol yang digunakan. Terdapat beberapa elemen yang penting dalam protokol dan etiket yang perlu dipatuhi semasa majlis rasmi, seperti susunan keutamaan, susunan tempat duduk, penyambut tetamu, kesesuaian pakaian atau cara program dan lain-lain. Bagi tata cara penggunaan perkakasan di dalam majlis rasmi, yang pertama adalah mengenai projektor dan skrin. Projektor dan skrin ini hendaklah dipasang dengan betul dan terhubung kepada peranti yang sesuai, yang mana skrin perlu diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh semua penonton, semua peserta yang hadir lah. Yang kedua, audio visual, iaitu uji bunyi terlebih dahulu sebelum majlis bermula. Pastikan visual yang hendak dipaparkan itu melalui projektor boleh dilihat dengan jelas. Yang ketiga, mikrofon. Sediakan mikrofon yang berfungsi setiap pembicara. Uji mikrofon tersebut dahulu sebelum majlis rasmi itu bermula. Yang keempat, meja konferensi, iaitu diletakkan meja ini pada tempat yang sesuai dan strategik bagi memudahkan perbincangan antara satu sama lain. Penting untuk mengikuti tata cara ini dengan teliti untuk memastikan kelancaran dan kejayaan dalam sesuatu majlis rasmi. Segala persiapan dan pengurusan yang baik akan menyumbang kepada pengalaman yang positif kepada semua peserta. Turut terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyediakan dan penggunaan perkakasan sepanjang majlis itu berlangsung. Panduan menggunakan perkakasan dalam majlis rasmi. Panduan menggunakan garpu, sudu dan pisau. Sekiranya menggunakan garpu sahaja, peganglah dengan bahagian cabangnya terlentang. Pisau hendaklah dipegang dengan tangan kanan dan garpu dengan tangan kiri. Sekiranya memegang sudu sahaja, ianya dipegang dengan tangan kanan. Caranya sama seperti memegang garpu sahaja. Panduan meletakkan garpu, sudu dan pisau selepas makan. Garpu, sudu dan pisau perlu diletakkan rapat di sebelah kanan pinggan dengan cabang garpu dan sudu ditelentangkan. Panduan menggunakan gelas. Sekiranya anda tidak minum minuman keras, jangan ditelengkupkan gelas-gelas yang disediakan. Membandai hanya dengan menutup dengan jari semasa pelayan hendak menuangkan air. Seterusnya adalah tata cara makan. Tata cara makan barat.
Sekiranya makanan pembuka selera iaitu appetizer dihidangkan, hanya perlu makan hidangan utama dan tinggalkan hiasan. Appetizer biasanya dalam bentuk koktail prawn, shrimp dan mixed seafood berserta dengan sos. Cara makan daging steak. Dinasihatkan agar memotong daging untuk anggaran sesuap mulut sahaja. Jika makan daging steak, gunakan pisau dan garpu yang disediakan. Cara makan hidangan sup. Sup yang masih panas jangan ditiup, biarkan ianya sejuk sendiri. Menyenduk sup ke arah tengah meja dan gunakan sudu untuk menghirup sup. Sup tidak boleh dihirup sehingga kedengaran. Cara makan hidangan ikan. Ikan hendaklah dihiris kecil sebelum disuap ke dalam mulut. Limau yang disertakan bersama hendaklah diperah di dalam hidangan utama ikan. Sekiranya tercekik tulang, segera ke tandas untuk membuangnya. Cara makan pencuci mulut atau dipanggil sebagai dessert. Dessert merupakan makanan yang dimakan selepas hidangan makanan utama. Terdiri daripada pelbagai jenis kek, puding, aiskrim dan buah campur. Setiap dessert menggunakan kacang yang berbeza. Cara minum teh atau kopi. Kopi atau teh akan dihidangkan bersama susu dan krim. Untuk menambah gula atau krim ke dalam cawan kopi atau teh, elakkan bunyi ketika mengacau air. Cara minum wine. Wine akan dihidangkan di dalam majlis mengikut hidangan yang disediakan. Kebiasaannya, sparkling wine atau champagne disediakan. Adab minum wine secara sedikit demi sedikit sebagai pengimbang rasa. Assalamualaikum Prof. Nama saya Muhammad Hafiz Zakir Amir Zaidi. Nombor kad matrik saya 296568. Hari ini saya akan membentangkan tata cara makan hadir majlis rasmi. Yang pertama adalah tertib ketika duduk. Ketika duduk, mestilah masuk melalui sebelah kanan kerusi. Jika membawa isteri perlulah duduk di sebelah kiri. Selepas duduk, jangan sesekali memeluk tubuh. Tangan hendaklah diletak di atas peha. Selain itu, elakkan letak tangan di atas meja makan. Seterusnya adalah penggunaan napkin. Penggunaan napkin perlu diletakkan di depan kita, sama ada di atas pinggan ataupun meja. Buka lipatan napkin secara perlahan-lahan sebelum diletakkan di atas peha. Seterusnya, lipat sedikit bucu atas ke sebelah dalam untuk keselesaan. Sekiranya majlis sudah selesai dan anda ingin bangun, napkin perlu diletakkan di atas meja. Tidak perlu lipat kembali, cukup sekadar meletakkannya. Seterusnya adalah elakkan makan terlalu awal makanan yang dihidangkan. Hal ini kerana kita haruslah menunggu tetamu utama untuk menjamahnya dahulu. Selepas itu barulah kita boleh menjamah selera. Seterusnya adalah penggunaan sudu dan garpu. Penggunaan sudu dan garpu haruslah wajib digunakan ketika berada di majlis rasmi. Selain itu, ketika menggunakan sudu, tidaklah boleh ada bunyi yang terlalu kuat. Okay. Seterusnya adalah tata cara minum. Tata cara minum terbahagi pada 3. Ia mestilah minum sebelum makanan diedarkan oleh pelayan semasa tetamu berlega di ruang lega. Seterusnya adalah elakkan daripada mengambil lebih daripada 2 kali. Seterusnya, jangan meminta minuman kegemaran atau minuman yang lain yang tidak dihidangkan. Okey, seterusnya adalah tata cara makan majlis rasmi buffet. Sekiranya anda dijemput untuk menjadi tetamu pada majlis rasmi, anda harus menjaga adab ketika berada di sesuatu majlis kerana ia melambangkan personaliti kepada umum. Yang pertama, boleh tambah makanan sekiranya anda masih tidak cukup. Seterusnya, jangan ambil ruang di meja makan terlalu banyak kerana ia akan mengganggu orang lain. Seterusnya, boleh menjamu selera setelah dapat tempat duduk, kecuali jika tuan rumah atau tuan rumah menyatakan sebaliknya. Seterusnya, jika membawa anak-anak, anda haruslah memantau anak-anak. Dan yang terakhir adalah adab guna tangan.
Makan menggunakan tangan di majlis rasmi tidak boleh sesuka hati digunakan kerana terdapat protokol-protokol yang telah ada ketika di dalam suatu majlis. Tetapi terdapat beberapa makanan juga yang menggunakan tangan. Sebagai contoh, buah-buahan, sandwich dan lain-lain. Selepas anda makan menggunakan tangan, anda haruslah melapkan tangan anda menggunakan napkin yang telah disediakan. Anda tidak boleh sewenang-wenangnya lapkan kotoran itu di alas meja makan. Adab makan mengikut kesesuaian majlis atau acara. Tata cara keluar dari meja. Yang pertama, bagi memulakan, susun pinggan mangkuk anda di atas pinggan dengan cara yang teratur. Jika perlu, lipat serbet anda dengan perlahan. Yang kedua, untuk menyampaikan rancangan anda, untuk meninggalkan meja, berikan tuan rumah isyarat yang kecil atau senyuman yang baik atau anggukkan kepala. Dan yang ketiga, jika pelayan ada di sana, sila beritahu mereka bahawa anda akan beredar dari meja. Dan yang keempat, jika tidak sebelum meninggalkan meja, minta kebenaran orang yang duduk di hadapan anda dengan baik dan berhati-hati. Seterusnya, perkara yang perlu dielakkan. Yang pertama adalah mencungkil gigi dianggap kurang sopan. Dan yang kedua, elakkan sendawa kekenyangan dan bersin. Dan yang ketiga, sekiranya tidak tertahan, gunakan napkin untuk menutup mulut. Kemudian sendawa dan bersin sesenyap yang mungkin. Yang ketiga, bercerita tentang makanan yang dinikmati selepas makan adalah tidak sesuai pada tempatnya. Dan yang keempat, perbuatan suka mengambil barang di atas meja sebagai cenderamata hendaklah dihindarkan. Kemudian, perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama adalah mengikuti urutan hidangan dan tata cara makanan yang telah ditetapkan adalah penting. Ini termasuk menggunakan alat makan yang betul untuk setiap hidangan dan menunggu sehingga semua tetamu menerima hidangan sebelum mula makan. Dan yang kedua, berbicara dengan sopan dan menghormati tetamu lain di meja adalah penting. Hindari interaksi dan mulailah topik yang sesuai dan menyenangkan untuk dibincangkan. Dan yang ketiga, memastikan untuk tidak mengambil lebih banyak makanan daripada yang anda mampu habiskan. Ini bukan sahaja menghormati pihak tuan rumah, tetapi juga membantu mencegah pembaziran makanan. Dan yang keempat, dengan mematuhi adab makan yang sesuai dengan majlis atau acara yang dihadiri, anda membantu mencipta suasana yang menyenangkan dan menghormati semua tetamu yang hadir di meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Muazzah binti Ahmad, nombor metrik 296600. Tertib di meja makan. Beberapa nilai etika di meja makan. Yang pertama, sopan santun. Hendaklah berbicara dengan sopan dan dalam, tidak mengganggu serta menghindari dari perbualan yang tidak penting. Kedua, tanggungjawab peribadi. Dengan menjaga kebersihan diri dan berkelakuan baik adalah sebahagian daripada tanggungjawab peribadi di meja makan. Ketiga, empati dan prihatin. Menunjukkan keprihatinan terhadap keperluan orang lain serta mengizinkan mereka mengambil makan terlebih dahulu. Keempat, keterbukaan terhadap budaya lain. Menghormati perbezaan budaya dalam etika makan sangat penting kerana mengikuti tradisi dan agama merupakan aspek yang sangat penting. Tata cara pengurusan sebuah majlis rasmi. Yang pertama, majlis rasmi dan formal. Majlis ini dianjurkan oleh sepenuhnya pihak kerajaan dan kos dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Contoh dia perhimpunan pagi bulanan, pameran kerjaya. Kedua, majlis rasmi tetapi tidak formal. Ini juga dianjurkan oleh pihak kerajaan, keseluruhan kos ditanggung oleh pihak kerajaan. Contoh dia adalah jamuan persaraan, hari kantin. Yang ketiga, majlis tidak rasmi tetapi formal. Majlis ini dianjurkan oleh pihak swasta. Contoh dia adalah seperti mesyuarat agung kelab atau persatuan. Keempat, majlis tidak rasmi dan tidak formal. Majlis ini dianjurkan oleh pihak swasta ataupun bukan kerajaan. Yang contoh dia adalah seperti sambutan hari keluarga. B adalah elemen penting protokol seperti anugerah darjah kebesaran. C adalah elemen penting etiket seperti citarasa ataupun kesesuaian berpakaian. D adalah kesusunan keutamaan seperti grade jawatan bidang kuasa.
Pengurusan meja makan dalam menjaga ketertiban dan kesopanan dalam sesebuah majlis. 1. Sebelum makan, keluar dan masuk hendaklah melalui sebelah kanan kerusi tempat duduk. Sebaik sahaja duduk, ambil napkin dan letakkan di atas riba secara perlahan. Jangan mengalih ataupun membelik pinggan mangkuk yang disusun. Semasa makan, makanan dihidangkan dari sebelah kiri dan minuman dihidangkan dari sebelah kanan. Pinggan yang kotor akan diambil di sebelah kanan. Selepas makan, kumpul sisa makanan di tepi pinggan ataupun piring. Penyediaan alat F. Sajian cara Melayu. Orang Melayu banyak menggunakan tangan, oleh itu perlu membasuh tangan sebelum makan. Hidangan air akan diletakkan di sebelah kiri mengikut tradisi. Minum air selepas makan. Sajian cara Cina. Orang Cina banyak menggunakan meja hidangan berbentuk bulat dan penyepit diletakkan di sebelah kanan bersama cawan teh dan juga peralatan lain. Sajian makan India. Pinggan dan mangkuk kalis karat digunakan untuk menghidangkan makanan. Kesimpulan, ilmu pengetahuan asas tentang adab makan ketika majlis atau acara seharusnya diterap dan diamalkan oleh semua peringkat usia demi memartabatkan bangsa majmuk dan budaya sejagat. Seiring dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan, ia adalah bersesuaian dalam membentuk insan yang berakhlak mulia meliputi semua aspek kehidupan.